Ini kita nak perbetulkan malam ini. Anak-anak muda, ungkapan biar mati anak, jangan mati adat, jangan disalah tafsirkan sebagai sifat penetik kita terhadap adat. Tidak. Sebab yang dinamakan adat bukan cuma adat. Dalam kebudayaan Melayu ada 4 kategori adat. Adat yang sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan yang keempat adat istiadat. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wal qudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam yang penuh barakah ini. Dan seterusnya terima kasih diucapkan kepada pemudah-cara kita pada sebentar tadi, dan diikuti kepada yang berbahagia Dr. Andes Samsudin bin Ahmad, merupakan pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, yang berusaha Ustaz Muhammad Asri bin Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan mewakili pengarah Jabatan Hulu Agama Islam Negeri Sembilan, wakil-wakil jabatan, dan seterusnya datuk-datuk lembaga, ketua-ketua adat, dan diikuti kepada kedua ahli panel kita yang kita jemput khas pada malam ini, dan seterusnya kepada seluruh ayanda-ayanda, ibunda-ibunda, kekanda-kekanda, adinda-adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, sentiasa di dalam rahmat Allah taala insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kita jemput pada hari ini dua ahli panel yang tidak asing pada kita. Pertamanya yang berada di tengah-tengah, dituang ni air untuk kami semua, subhanallah. Sebab salah dibuat saya. Ya, tetamu tuangkan air, subhanallah. Okey. Jadi kepada yang pertamanya, kepada sahibul fadilah kita, iaitu Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, yang merupakan timbalan mufti Kerajaan Negeri Pahang. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua pernah tengok tak muka beliau? Pernah kenalkan beliau kan? Alhamdulillah, hari ini dia bersama-sama dengan kita di daerah Seremban, di belakang gateway, di depan Muzium Negeri Sembilan ni. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Ta'ala semua. Dan seterusnya kepada yang hujung, kita pun sedia maklum yang berusaha, Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan, yang merupakan imam besar Masjid Negeri Sembilan, dan beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan pun kenal beliau? Kenal kan? Alhamdulillah. So kalau dua-dua tuan-tuan dah kenal, alhamdulillah, saya tak perlukan perkenalkan lagi. Cuma yang kita nak bincangkan pada malam ini, kita nakkan kupasan daripada kedua ahli panel, mudah-mudahan memberi kefahaman yang terbaik buat kita. Sebab hari ini kebetulan program yang dianjurkan amat hebat, sedang lesungkan tak silap saya 3 hari ya Dr. Andes, 3 hari kita pada hari ini berkaitan dengan Perpati Fest. Dia punya bahasa pun dah macam bunyi orang putih sikit. Ya, nak tarik orang supaya faham Perpati Fest. Dan malam ini berkaitan dengan topik yang dikongsikan kepada kita, yang nak dibincangkan berkaitan dengan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. InsyaAllah saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk semua, datin-datin, yang mana perkongsian daripada dua ahli panel ini akan memberi manfaat yang terbaik kepada kita. Dan saya harapkan dalam tempoh hari ini, tuan-tuan dan puan-puan jangan lolap, jangan tidur, ambil tumpuan yang betul. Kalau boleh, bawa kertas tu, kalau ada kertas, catit, pen kan, supaya kita balik nanti kita boleh sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, bagi meneruskan kitanya forum, perkara yang pertama yang saya ingin bertanyakan kepada Saibul Fadilah, Timbalan Mufti Negeri Pahang, berkaitan yang kita tahu topik forum pada hari ini hebat.
memfokuskan bab adat seperti mana dimaklumi semua bahawa Malaysia ni sentiasa menjaga adat mengikut negeri masing-masing. Dan saya yakin Datuk di negeri Pahang pun ada adatnya sendiri. Justeru, apakah sebenarnya adat ini Datuk? Dan adakah ia bersalahan dengan syariat? Mohon penjelasan dan pandangan Datuk berkaitan adat yang berada di negara kita ni. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Yang Mulia Ustaz Tengku Nur Iftah bin Tengku Jamil selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan. Seterusnya yang saya hormati juga pimpinan-pimpinan masyarakat, datuk-datuk lembaga, ketua-ketua adat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya menginsafi akan kedudukan saya bagaikan anak yang masih belum khatam ilmu pengajian. Ibarat kail panjang sejengkal, ibarat kain pendek sehasta. Sekadar busut di tepi gunung, sekadar rehal menjunjung kitab. Umur pun baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, akal baru selilit telunjuk. Ibarat beluka muda, perjalanan pun belum jauh, pandang pun belum luas, berkata belum pandai, bercakap pun belum tahu. Bak kata adat, gobor baru balak muda, nak dibuat tiang tak bertoreh, nak dibakar tak berbago. Tapi setakat segopong air boleh sikit-sikit. Justru saya terlebih dahulu memohon maaf andai kata huraiannya kurang arif, susun katanya kurang bijak atau bahasanya kurang sempurna. Kalaupun ada sepatah kalam, sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu, tuan-tuan jugalah pendeta yang lebih arif lagi bijaksana. Hadirin hadirat sekalian. Pertama, orang Melayu memang sangat kuat beradat. Lebat daun si bunga tanjung, berbau harum bunga cempaka, adat dijaga, pusaka dijunjung, barulah terpelihara adat pusaka. Gadis Aceh berhati gundah, menanti teruna menghulu tepak, gula manis sirih menyembah, adat dijunjung di pinggir tidak. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh dibuat serbat. Sungguh teguh adat pusaka, biar mati anak, jangan mati adat. Sebab itu orang Melayu, salah satu sifat wajib anak Melayu adalah sifat nan bersifat. Yang penghulu didahulukan, yang hulu balang dibilangkan, yang alim diketengahkan, yang cerdik dikemukakan. Tu nak menegur dengan sifat, tu nak menyapa dengan adat, pandai memakai pada ukurnya, pandai meletak pada patutnya. Begitu juga sifat wajib anak Melayu, sifat nan pucuk, yang disebut sifat nan pucuk, di adat menjadi pucuk adat, didahulukan menjadi pucuk penghulu, dihilirkan menjadi pucuk lembaga, di majlis menjadi pucuk rundingan, dihelat menjadi pucuk kata, dan pelbagai perbilangan-perbilangan yang lain. Secara umum, masyarakat Melayu tradisional, dia kita boleh bagikan ada dua jenis adat. Ini secara umumlah yang diamalkan. Pertama sekali adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan dan juga Naning di Melaka. Dan yang kedua adat temenggung. Adat temenggung ni yang biasa diamalkan oleh orang Melayu di luar Negeri Sembilan. Contohnya di Pahang, di Melaka, di Johor, di Selangor dan lain-lain. Tuan Pengurusi, saya walaupun asal daripada Pahang, tapi kalau ikut porot, saya ni suku Tiga Batu Lubuk Kepung. Artinya Tiga Batu Nesan Tinggi, Tiga Batu Kampung Padang, satu waris, satu belan semua. Ini kalau kita mencari salah silah lah. Kalau nak ikut porot, kita Temenggung ni ikut bapa. Dari segi sejarahnya, kedua-dua adat Melayu ini semua berasal dari Minangkabau. Jadi istilah adat pepatih terbit daripada gelaran Sultan Balun. Sultan Balun ni Datuk Parapatih Nan Sebatang. Dipanggil Datuk Pepatih Nan Sebatang. Adapun istilah adat Temenggung diasal daripada gelaran Abang Siti, abang tiri kepada Sultan Balun, Sultan Maharaja Basar, iaitu Datuk Ketemenggungan. Jadi kedua-dua ini semua daripada Minangkabau. Lazimnya dalam penggunaan istilah adat alam Minangkabau ataupun adat tuah di Sakato ini,
satu sistem masyarakat telah disusun oleh Sultan Balun. Dia kenalkan satu budaya berdasarkan perbilangan. Ke darat, adat pepatih. Ke laut, adat temenggung. Ke darat, berterombor. Ke laut, bersalasilah. Za'bah, dulu dia pernah merakamkan dikotomi antara kedua-dua adat ini. Kata Za'bah, ke laut, adat temenggung. Siapa menjala, siapa terjun. Siapa salah, siapa berhutang. Siapa berhutang, siapa membayar. Siapa menjala, dia terjun. Siapa membunuh, siapa kena bunuh. Ke darat, adat pepatih. Hutang berturut, cagar, bergadai, cencang, pampas, bunuh, beri balas. Ada susunan-susunan dia. Cuma, Tuan Pengurusi, masalah kita orang muda sekarang. Iaitu apabila dia tengok apa benda lah orang tua-tua ni. Sibuk dengan adat lah. Yang malam adat apa semua ni. Sampai dia pun kata, ini apa ni? Biar mati anak, jangan mati adat. Kalau mati anak tu macam mana adat tu nak diteruskan? Apa benda lah orang tua-tua ni kadang-kadang. Ini kita nak perbetulkan malam ini. Anak-anak muda, ungkapan biar mati anak, jangan mati adat, jangan disalah tafsirkan sebagai sifat penetik kita terhadap adat. Tidak. Sebab yang dinamakan adat bukan cuma adat. Dalam kebudayaan Melayu ada 4 kategori adat. Adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan yang keempat adat istiadat. Lain. Adat yang dimaksudkan dalam ungkapan biar mati anak, jangan mati adat itu merujuk kepada jenis adat yang sebenar, iaitu sunnatullah dan juga hukum Allah. Sunnatullah maknanya undang-undang alam. Hukum Allah ni Quran dan juga sunnah. Jadi, kata-kata biar mati anak itu memberi implikasi andainya terpaksa memilih antara menyelamatkan anak yang mencabul hukum undang-undang ataupun nak mengorbankan undang-undang ataupun hukum, maka prinsipnya biar mati anak. Jangan digadaikan prinsip menjaga adat yang sebenar-benar adat ini. Sebab itulah kalau dia asal-usul kata-kata biar mati anak ni, dia berlaku di zaman Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Aceh. Yang mana dia sanggup menghukum mati puteranya sendiri, pewaris tahta yang didapati bersalah melakukan zina. Jadi dia tegas dalam menegakkan undang-undang. Itulah dia Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Ibni Sultan Mansur Shah, Ibni Sultan Abdul Jalil, Ibni Sultan Alauddin Riyak Shah Al-Qahar, Ibni Sultan Ali Murayyak Shah yang pernah menjadi Sultan Aceh tahun 1606. Dia Sultan yang ke-12 yang memerintah Aceh. Jadi putera mahkota dia, ini cerita sejarah, dia telah berzina dengan isteri pada Panglima Raja. Jadi dijatuhkan hukum pancung ikut undang-undang adat mahkota alam. Jadi bila dah dihukumkan pancung, dah mangkat, maka pada makam dia telah dituliskan mati anak mupat jurat gaduh adat pat tamita. Mati anak ada kuburnya, hilang adat di mana hendak digantikan. Itu asal-usulnya. Diterjemahkan dalam bahasa kita, biar mati anak, jangan mati adat. Jadi ini panjanglah kalau cerita tentang sejarah yang berlaku terhadap Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Aceh ini. Namun, inilah dia adat yang kita kata biar mati anak, jangan mati adat. Maknanya dalam menegakkan adat yang sebenar adat, iaitu kitabullah, kita sanggup kematian anak. Tuan-tuan, orang Melayu dulu, adat yang sebenar adat ini adalah undang-undang syarak. Sebab itu orang Melayu dah lama pegang undang-undang syarak. Pertama, kalau kita kaji sejarah, kita ada hukum Kanun Pahang tahun 1596. Ini adalah hukum kanun tertua selepas Undang-Undang Melaka ataupun Kanun Melaka. Pahang dulu diisytiharkan sebagai Darul Islam, yang mana Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah tahun 1592 sampai 1614 ditabal sebagai khalifah. Dan hukum Kanun Pahang menggunakan hampir sepenuhnya peraturan berdasarkan hukum Islam. Daripada 68 fasal semuanya, 42 fasal merupakan terjemahan daripada undang-undang yang bertepatan dengan proviso hukum-hukum dalam kitab fiqh aliran mazhab Syafi'iyah. Jadi orang dulu dah ada satu sistem enactment. Yang ini dia panggil adat sebenar-benar adat. Hukum itu.
Apa nak jadi-jadi. Bukan adat yang pergi meminang. Itu adat istiadat. Ini perlu dipahami oleh orang muda. Mungkin ada pula yang mengatakan, adat-adat ni mana ada orang Melayu ni Ustaz. Orang Islam ni patut mana ada adat-adat. Ini tak betul. Islam menyantuni adat. Sebab itu dalam terminologi Arab, adat ini dipanggil sebagai uruf. Uruf ini daripada bahasa Arab iaitu arafah. Kita mengetahui, mengenal. Kalau jamaknya, pluralnya dipanggil a'raf ataupun uraf. Kata para ulama, antaranya Umar bin Abdul Karim Al-Jildi, dia ada banyak buat tentang tulisan tentang adat ini. Jumhur fuqaha menyamakan pengertian uruf dan adat. Ada yang memberi takrifan umum, ada yang memberi takrifan khusus, ada yang kata tiap-tiap uruf adalah adat, tapi tak semua adat adalah uruf dan macam-macam lagi. Sebab itu, kalau berdasarkan pandangan para ulama, adat dia ada autoriti hukum. Al-Mawardi dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah dia mengatakan bahawa majoriti fuqaha mengakui autoriti uruf sebagai salah satu hukum penetapan syarak. Contohnya Imam An-Nawawi, dia banyak memberikan contoh di mana seseorang kalau nak jatuhkan sesuatu hukum ikut uruf tempatan, adat tempatan. Contoh dalam bab Ihya Al-Mawat. Bagai contoh, kita tengok orang situ macam mana dia buat. Ataupun dalam bab harta luqatah, barang jumpaan, lost and found. Masjid-masjid sekarang ada lost and found. Jadi bagaimana cara pengurusan masjid nak menguruskan harta luqatah? Selain daripada dalam ISO dengan SIRIM pun ada juga garis panduan. Tetapi macam mana adat dia? Orang Pahang berapa lama simpan barang? Negeri Sembilan berapa? Kita ikut adat. Begitu juga nafkah kepada isteri, ikut adat. Begitu juga soal maha misil dan lain-lain lagi. Jadi kita boleh simpulkan di peringkat awal, banyak lagi kita nak terangkan. Adat yang dimaksudkan sebagai adat ini bukan sekadar adat. Bukan tarian lah, nyanyian lah apa. Bukan. Adat ini dia melampaui daripada apa yang kita faham, iaitu termasuklah hukum hakam yang menjadi dasar kepada hukum masyarakat. Itu buat permulaannya dulu, Yang Mulia Tuan Pengerusi. Wallahualam. Alhamdulillah. Ya, kupasan yang hebat daripada permulaan, daripada Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang. Jadi saya rasa orang lama-lama ni dia faham kot apa yang bidalan-bidalan yang disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk tadi. Cuma yang orang baru-baru ni, saya nak tanya dan saya nak tengok yang orang baru-baru kat belakang tu, yang adik-adik ni semua faham tak apa yang Datuk sebutkan tadi? Faham tak adik-adik? Faham ke tak faham? Bidalan tu faham? Kalau agak-agak Datuk kalau tanya ni daripada suku mana, dia pun tak tahu. Mungkin dia jawab 3 suku tu. Itu yang mungkin berlaku tu. Okay? Dia kalau kita faham adat, kalau kita faham uruf, saya suka bila Datuk kupas tadi uruf kan. Kadang-kadang orang kita ni, yalah bila fikir adat perkahwinan, adat nak bersunat macam mana. Itulah yang selalu sebut. Lepas tu adat ziarah menziarahi. Tapi sebenarnya adat ni ada dari segi hukumnya. Seperti mana Datuk sebut tadi, ada hukum hakam Negeri Pahang pada tahun 19 yang lama tu. Saya teringat masa saya ambil master dulu tu, ada dia suruh teliti hukum-hukum Islam di dalam Malaysia ni. So Negeri Pahang pun ada, Negeri Johor pun ada. Jadi benda-benda yang berkaitan. Jadi bila berkaitan itu, banyak yang di antara kita ni hari ini seperti Datuk kata, kita banyak pergi kepada yang keempat tadi, adat istiadat. Ni yang kita kadang-kadang kita kena faham pula berkaitan dengan adat sebenar adat. Yang ni kita kena faham insya-Allah. Dan saya yakin dan percaya semua di hadapan saya yang sama muda dengan saya pun kena mengerti apa yang disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk tadi. Jadi seterusnya, bila Datuk tadi dah kupaskan berkaitan dengan Malaysia punya adat. Jadi seterusnya kepada yang berusaha doktor berkaitan dengan Negeri Sembilan ni doktor. Kalau kita sedia maklum, doktor pun faham dan doktor pun orang Negeri Sembilan, kita ni kuat dengan adat berpatih seiring dengan festival yang kita anjurkan hari ini. Dan bagi mengelakkan kekeliruan, adakah adat ini salah atau tidak? Justru mohon doktor kongsikan apakah sebenarnya adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah yang kita sedia maklum pada hari ini dan forum yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia Dr. Andes Syamsuddin bin Ahmad, Pengarah Lembaga Museum Negeri Sembilan. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Asri bin Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan mewakili Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Jabatan, Sahibul Fadilah yang kita hormati dan kita muliakan, Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Pahang, sahabat yang saya muliakan, yang mulia Tengku Nur Iftah bin Tengku Jamil, Datuk-Datuk Adat, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis kita berforum dan membentangkan isu-isu yang berkait dengan adat serta syariat. Kami tidak lain dan tidak bukan hanyalah menyampaikan amanah syarak. Mana yang betul dikatakan betul, mana yang salah dikatakan salah. Dalam dunia ini, adat sudah berakar umbi semenjak sebelum kedatangan agama Islam dan selepas daripada kedatangan agama Islam. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab sirah, saya bawa contoh satu sahaja, iaitu daripada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imamul Allamah Ali bin Burhanuddin Al-Halabi Asy-Syafi'i. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul As-Sirah Al-Halabiyah. Sebanyak 3 jilid yang menceritakan berkaitan dengan Islam sebelum kedatangan Nabi SAW dan selepas daripada kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Saya petik satu kisah berkaitan dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, nama sebenarnya menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahawa beliau bernama Syaibatul Hamdi. Ada sebahagian menamakan beliau dengan nama Amir dan nama-nama yang lain. Berdasarkan sejarah yang menyebutkan bahawa Abdul Muttalib, nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Muttalib itu adalah nama bapa saudaranya. Ketika meninggalnya ayah kepada Abdul Muttalib, iaitu Hashim. Hashim ini meninggal dunia, maka datang Abdul Muttalib mengambil Abdul Muttalib. Dan ketika itu Abdul Muttalib dalam keadaan yang susah. Jadi pakaiannya tidak cantik. Sehingga Muttalib berasa malu untuk mengaku bahawa ini anak buah dia, ibnu akhi Hashim. Sepatutnya begitu. Mana ini adalah anak saudaraku, anak kepada adik-beradikku si Hashim. Oleh kerana pakaiannya yang begitu tidak menarik, apabila ditanya oleh orang, siapakah di sebelahmu itu, dia akan mengatakan, haza abdi, ini hamba aku. Oleh kerana itu, lekatlah namanya hamba kepada si Muttalib. Dalam bahasa Arab dipanggil Abdul Muttalib. Namun setelah sampai di Makkah, setelah dimandikan, dibersihkan dan sebagainya, maka ada kesan di sebalik bawaan bahawa Abdul Muttalib ini, kata dalam banyak-banyak kitab menyebutkan ketika mana
Nabi SAW mengatakan, maziltu atanaqal min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Aku berbolak-balik, berpindah-pindah daripada sulbi orang yang suci bersih, rahim orang yang suci bersih. Maka ulama mengatakan itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau menanggung Nur Muhammad ini dalam dirinya, maka setelah dibersihkan, dimandikan, maka dilihatnya Abdul Muttalib ini seorang yang sangat rupawan, seorang yang sangat tampan, memiliki pribadi yang sangat luar biasa. Pada ketika itu, Arab jahiliyah, mereka ini sangat suka perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam. Antaranya ialah wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Kemudian mereka suka berzina. Mereka suka minum arak. Tetapi hebatnya Abdul Muttalib yang lahir di sekelilingnya orang yang beradat yang tidak betul, tetapi Abdul Muttalib seorang lelaki yang sangat mulia, bangsawan, beliau mengharamkan arak ke atas dirinya. Dan beliau mencetuskan adat yang lebih baik, yaitu yang mana Abdul Muttalib seorang yang sangat pemurah, dipanggil mut'imul wuhush wat tuyur. Beliau tukang bagi makan kepada binatang-binatang berbisa, bagi makan kepada binatang liar, dan beri makan kepada burung-burung. Sehingga dikatakan bahawa Abdul Muttalib yarfa'u ma'idatahu ila ru'usil jibal. Beliau bawa makanan-makanan itu ke puncak bukit semata-mata nak bagi burung makan. Itu adat dicetuskan oleh Abdul Muttalib. Dan beliau senantiasa mengatakan kepada anaknya, kamu mesti tinggalkan perbuatan zalim, meninggalkan minum arak, meninggalkan zina. Kerana alam ini yang kita lihat dengan mata kepala, ada alam di sebalik mata di sana. Yang alam itu nanti apabila kamu setelah kamu mati, kamu dibangkitkan, maka kamu akan dihitung segala kebaikan dan keburukan yang pernah kamu lakukan. Maka adat yang baik ini dan adat yang tidak baik ini, apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, maka berlakulah tanqih, yaitu pembedaan atau pengasingan daripada adat yang bagus dan adat yang tidak bagus. Maka neracanya adalah Islam. Al-Quran mengatakan, kulla yastawil khabithu wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakan wahai Muhammad, kebaikan dan keburukan itu tidak sama-sama sekali. Sekalipun yang buruk itu sangat memikat hati kamu, tapi hakikatnya yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Maka apabila datangnya agama Islam, maka Islam menapis semula segala adat yang bagus dan adat yang tidak bagus. Antara adat yang tidak bagus, yang mana kita boleh katakan bahawa adat itu masuk ke dalam masyarakat, Islam menapisnya, tetapi ada yang dia makbul, yang diterima oleh Islam, ada yang marfud, yang ditolak oleh Islam. Dan kalau diterima pun, sama ada diterima secara mutlak atau diterima secara muqayyad. Maknanya muqayyad ay bisyartin, mesti bersyarat. Maknanya yang masuk ke dalam agama Islam tadi ada yang dibuang terus, seperti minum arak, seperti berzina, seperti wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Al-Quran mengatakan apa? Ketika mana setiap jiwa akan ditanya, yaitu apakah dosa anak perempuan itu kau tanam. Maknanya Islam melarang selepas daripada tidak boleh menanam anak perempuan hidup-hidup. Dibuang terus adat tersebut. Minum arak, dibuang tapi sedikit demi sedikit. Berzina, dibuang terus. Tetapi pembahagian harta pusaka, adat itu telah pun beradat sebelum daripada itu. Ketika mana masuknya Islam, berlaku peperangan, ada kematian, maka datang seorang perempuan berjumpa Nabi SAW. Beliau mengatakan, suami aku Syaibah ibn Rabi' telah pun dibunuh oleh musuh. Tetapi abang dia datang ke rumah aku mengambil semua harta tersebut. Karena ketika kami zaman jahiliyah, maknanya kalau mati yang laki-laki, maka laki-laki adik-adik lain akan ambil semua harta dia. Sedangkan aku seorang wanita dan memiliki 2 orang anak perempuan, maka langsung tidak ada bahagian. Maka setelah itu Nabi pun mengajarkan cara bahawa
pembahagian harta pusaka itu lirrajuli mislu hazil unsayain, berdasarkan ayat Al-Quran. Maknanya keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala menerima pembahagian harta pusaka tetapi dengan syarat. Maknanya ubah dengan cara begitu. Maka yang mengubah sebenarnya siapa? Memang pada zahirnya Nabi SAW. Hakikatnya keputusan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu adat ketika mana sebelum Islam dan selepas daripada kemasukan Islam. Di Nusantara, di negara kita, di Nusantara termasuk di Indonesia semua sekali, kan sebagaimana kata Al-Fadhil Datuk tadi, maknanya adat itu datang daripada Sumatera, daripada sebelah sana. Kemudian bawa kemari. Mereka datang secara berkumpulan ramai-ramai, kemudian ke sana ke sini, akhirnya ke sini. Dan setiap suku pula daripada satu kampung yang sama, Tanah Datar, dan juga ada Tanah Datar. Saya suku Tanah Datar. Kemudian datang ke sini, akhirnya menara ke tanah, maka tanah ini adalah milik suku tersebut. Maka masuklah adat-adat tersebut ketika Islam masuk ke Nusantara. Ini menjadi khilaf di antara ulama tarikh. Maknanya pakar sejarah, mereka sendiri tidak sepakat mengatakan bilakah masuknya Islam ke tanah Melayu, ke Nusantara. Sebahagian mengatakan masuk agama Islam pada kurun yang ke-7. Makna sangat awal Islam telah masuk ke sini. Bahkan dibuktikan, tuan-tuan kita mendengar cerita Wali Songo. Kita rasa Wali Songo ni antara yang terawal. Tidak, masih ada lebih awal daripada itu. Tuan-tuan kalau pergi ke daerah Jogja, kita akan tengok satu makam di atas puncak gunung. Namanya makam Syekh Subakir. Ini orang hebat. Macam mana orang zaman dulu boleh bawa jenazah daripada bawah tanam di puncak bukit, di atas gunung. Syekh Subakir. Lebih awal daripada Wali Songo. Begitu juga kemasukan Islam ke tanah Melayu. Ada yang mengatakan masuk abad ke-7, tetapi menjadi mantap dan menjadi hebat Islam ketika abad ke-15. Dan masuknya adat tersebut pada kurun ke-17 selepas Islam menjadi mantap. Maka macam mana kita mengatakan adat itu tidak Islam? Kerana Islam telah teguh pada abad ke-15 dan dia masuk ke tanah Melayu pada abad ke-17. Maknanya 2 abad setelah Islam menjadi kuat di Nusantara. Maka ketika itu masuk adat-adat tersebut, ulama kita menapis. Sehingga sistem perwarisan dan sebagainya mereka membahagikan. Ada adat dikatakan sebagai adat pusaka tinggi. Ini adat pusaka rendah dan sebagainya. Maka pusaka tinggi yang ini bukan hak perseorangan. Bagaimana hendak dijual beli? Tak boleh. Ini adalah amanah daripada suku. Tak boleh dijual. Sebab itu, bila sampai di sini, mereka yang awal meneraka, mereka satu kampung, satu kawasan kabilah yang besar, maka mereka teraka dan tanah itu tanpa pemilikan sesiapa. Itu adalah milik suku. Dan orang yang tinggal di situ adalah pemegang amanah daripada suku. Maka sebab itu dikatakan sebagai pusaka tinggi ini tidak boleh dijual beli. Tak boleh dilakukan sembarangan. Tetapi tanah yang diusahakan secara bersama, dibeli kemudian, bukan pusaka tinggi, pusaka rendah, maka itu kena hukum faraid. Maknanya masih Islam. Sebab itu tuan-tuan, bila mana abad ke-17, masuknya adat itu di sini. Seperti juga adat yang berlaku ketika masuknya Islam di tanah Arab. Mereka menapis. Di antara adat itu ada yang dikekalkan, ada yang ditolak dan sebagainya. Maka disebutkan satu orang, iaitu Dr. Muallimin, sahabat saya di USIM. Beliau tulis satu kertas berkaitan dengan adat. Sangat bagus kertas dia. Itu perkaitan antara syariat dengan adab. Beliau mengatakan di sini, saya baca sedikit. Mengikut bentuk dan pelaksanaannya, adat perpatih merupakan adat yang tidak bertulis. Ia adalah pepatah yang diwariskan secara lisan. Hukum adat ini berasaskan 2 sumber, iaitu resam atau adat turun-temurun yang diwariskan, itu yang pertama. Dan hukum syarak mazhab Syafi'i, ini disebutkan oleh yang berbahagia Datuk tadi. Maknanya bermazhab. Bila bermazhab, mana sumber dia? Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maknanya tuan-tuan, maknanya
kalau bermazhabkan dengan mazhab Syafi'i ada 4 sumber yang paling teguh dan utuh, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran kita tahu, ni kata kitabullah. Ini mah Al-Quran. Al-Quran kata apa dia? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa jua ma di sini dia tak kira apa saja yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Fakhudhuhu, maka hendaklah engkau ambil. Itu fi'lul amri. Al-amru yufidu lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafih. Maknanya fi'l amar membawa makna wajib, mesti ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa jua yang dilarang oleh Nabi maka hendaklah engkau tinggalkan. Tapi dalam adat ini ada perkara yang tidak disuruh oleh syarak, tidak ditegah oleh syarak. Bagaimana? Maka ada kaedah lain pula mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrim. Setiap sesuatu itu hukum asalnya adalah harus sehingga datang dalil yang menunjukkan bahawa ianya perkara haram. Maknanya selama tidak ada larangan daripada Nabi maka dia harus. Macam adat meminang kita, adat berpakaian asalkan menutup aurat. Ini yang ditunjukkan oleh agama kita. Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Setelah itu sunnah ini diperjelaskan lagi oleh para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Sehingga ada sebuah hadis dikatakan mauqufus sahabi. Hadis yang terhenti pada Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dalam banyak kitab-kitab qawaid fiqhiyah, antaranya Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, meriwayatkan hadis ini katanya qaulu sahabi. Itu pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa jua pada pandangan, pada pengetahuan bagi orang Islam itu merupakan satu kebaikan, maka dia juga di sisi Allah merupakan satu kebaikan. Baik. Kemudian lagi daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', persepakatan para ulama, kalau tak ada tiga-tiga ini maka datang jalan qiyas. Maka ini mazhab Syafi'i. Oleh kerana itu dikatakan di sini bahawasanya adat perpatih ini pertama sekali sumbernya lisan. Yang kedua adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tak lepas daripada Al-Quran, kitabullah. Maka betul sebagaimana disebutkan bahawa adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah. Penjelasan yang amat hebat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Masih lagi faham tuan-tuan? Saya nak beritahu dalam beberapa perkara yang dimaklumkan oleh doktor. Perkara yang kita kena faham, satu, yang betul tetap betul. Yang salah kita kena itulah, nilailah balik tuan-tuan. Okay? Bila dah dikatakan demikian, kita kena faham. Kemudian perkara yang kedua tu saya suka pada penghujung doktor kata tadi. Bahawa kalau kita lihat kepada adat perpatih ini, ada dia punya dua keadaan. Keadaan yang pertama, hukum yang berkait dengan waris dan resam, tuan-tuan. Dan kemudian yang kedua, hukum yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Jadi dalam perkara demikian, sama-sama kita renung-renungkan, tengok balik elok seperti mana Dr. Yusri dah sebutkan tadi daripada zaman Nabi Muhammad SAW, dan saya yakin dan percaya sebahagian daripada kita tahu, sebahagian daripada kita tak tahu. Seperti mana yang doktor sebut tadi, kurun 7, kurun 5 boleh, kurun 7 boleh. Rasa ada tak dalam minda kita ni? 7, 5 boleh, 7 boleh. Saya takut 7, 5 boleh, 7 boleh, nombor plate kereta yo. Kan? Kita kena ingat ni sejarah 7 macam mana, 5 boleh macam mana, 7 boleh macam mana. Bayangkan pada 5 boleh tu Islam dah cantik kat tanah Melayu. 7 boleh tu datang yang adat, tuan-tuan. Sebab itulah yang kita faham. Ulasan yang terakhir daripada doktor kata apa tadi? Bahawa bersendikan kitabullah, tuan-tuan. Dan saya harap sangatlah orang Negeri Sembilan kita ni adat perpatih. Tadi dah sebut Imam Syafi'i, tuan-tuan. So pandai-pandailah kita
Kita belajarlah betul-betul dalam bab syariat, bab agama kita tu, belajar, faham elok semua tu, insya-Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam pusingan yang pertama, kedua ahli panel kita menceritakan tentang bab adat, ceritakan dia salah silah keadaannya tuan-tuan. Dan seterusnya saya nak kembali kepada Sahibul Fadilah Datuk berkaitan dengan seperti mana penjelasan tadi dah jelas. Adat ni tak ada masalah. Cuma justeru oleh Datuk kongsikan kepada yang hadir peranan adat dalam menstabilkan kehidupan masyarakat yang lebih harmoni. Bila sebut harmoni, sudah semestinya berkait dengan luaran dan dalaman seperti jasmani dan rohani. Mohon pencerahan daripada Datuk. Silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam konteks kita budaya Melayu adat resam ini, orang muda sekarang dia ada satu persepsi, adat ni semua patut kita buang semua. Kita ikut adat ni semua dah tak bagus. Contohnya beberapa amalan secara tradisi kita lakukan, kita buat majlis, ada tahlil, ada baca yasin, ada buat kenduri makan-makan. Ini semua adat yang tak perlu lagi dah. Islam datang nak hapuskan semua ni, kita balik kepada asal. Sabar, sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Adat ini kita kena faham. Orang tua-tua kita dulu cerdik tuan-tuan. Dia ada adat, dia ada unsur ibadat dalam adat. Dia ada pula unsur adat dalam ibadat. Dia ada pula adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Itu kena bezakan. Kalau yang itu dapat dibezakan, kita tak akan bergaduh. Pertama, ada unsur ibadat dalam adat. Adat orang Melayu, dia bangsa meraihkan. Dia suka jamu orang. Mana-mana kita pergi, kalau pergi rumah orang, kebetulan makan tengah hari, kalau kita tak makan, orang marah. Kau tak makan, kau jangan datang lagi rumah aku. Artinya makan ni benda serius. Orang kita kan makan, minum, itu cara kita menunjukkan kita suka. Jadi, nenek moyang kita suka buat kenduri. Suka meraihkan orang. Kita pun sekarang kalau nak jumpa kawan-kawan, mana kita tempat nak jumpa? Tempat makan lah. Kedai mamak ke, kedai tom yam ke. Jarang orang Melayu jumpa kat perpustakaan, kat apa, jarang. Dia nak mengeteh lah, dia nak mengopi. Jadi bila dia buat satu program yang bersifat ibadat, zikir, baca yasin dan sebagainya, dia akan masukkan makan. Sampai sekarang. Itu kalau kami yang jaga masjid ni, buat program di masjid, kos antara yang besarnya buat makan. Makan kos tinggi. Tuan-tuan, RM5 tak dapat dah nasi campur RM5 sekarang ni tak dapat dah. RM12 lah, RM11, RM7. Artinya kos tinggi. Tapi kalau tak buat makan, orang tak datang. Malam ni ada makan. Nampak? Forum pun ada makan. La ilaha illallah. Dia tak boleh pisah. Kalau maulid, la ilaha illallah, lagi banyak makan. Sebab maulid, panggil maulud. Dia maulud dengan mulut kan dekat-dekat tu, bunyi itu. Kalau tak ada makan, teruk pengurusi masjid kena. Tiba datang orang muda 2-3 orang, oh ni kita hapuskan. Ni kita kena kaji sejarah. Tadi Dr. Sri bawakan sejarah. Saya suka cerita tentang sejarah ini. Kenapa orang kita suka kenduri atau mesti ada makan di dalam majlis. Ini ada kaitan dengan sejarah nenek moyang masa zaman kerajaan Pagaruyuang dulu. Dia kalau kerajaan Pagaruyuang, Aru, Rokan, Jambi, Panco, Tiku, Pariaman, Indragiri, Siak, Kampar. Dulu kita punya raja kita namanya, nama raja? Aditya Warman. Aditya Warman ini raja Melayu di Melayapura ataupun Pagaruyuang. Dia perintah Sumatera tahun 1347. Orang dulu sebelum datang Islam tahun 1400, secara dakwah secara kuat, sebelum tu agamanya Tantrayana Shakta. Tantrayana Shakta ni banyak dianuti oleh raja-raja di Nusantara. Tantrayana ini dia sub pecahan Mahayana Buddha. Kalau aliran Bhairava Tantra dipuja satu Tuhan, Dewi perempuan, Mother Goddess, Dewi Durga, Dewi Kali, Dewi Bumi, Dewi Pertiwi. Antara upacara yang mereka selalu buat zaman itu Pancamakara. Pancamakara ni duduk dalam bulatan, dalam keadaan tidak berpakaian. Bulatan tu disetra, kalau ada yang panggil setroloyo, macam-macam lah.
Duduk dalam bulatan, dia buat Batara 5 ataupun Mo 5. Madya, Mudra, Mamsa, Masya, Maituna. Dia akan Madya. Madya ni mabuk. Minum mabuk. Lepas itu Profesor Madya jangan sombong. Ya? Ni contoh. Tak makan ada pula yang kecil hati. Ha? Madya, mabuk. Artinya ni nenek moyang kita dulu. Duduk ramai, mabuk. Yang kedua Mudra. Mudra Samadhi, joget. Hiburan lah. Orang kita kan suka hiburan. Suka. Ceramah pun nak kena dihibur sikit. Mesti mau ada nyanyi sikit. Kemudian Mamsa, Matsya. Mamsa ni makan, makan daging. Matsya ni makan ikan. Adalah banyak perbezaan pendapat. Tapi itu yang nak mudahkan faham. Maituna ni melakukan hubungan seksual secara beramai-ramai. Sebab itu kalau kita pergi ke Museum Nasional di Jakarta, ada patung besar Aditya Warman. Patung dia berdiri atas tengkorak. Bayangkanlah Raja Melayu, patung berdiri atas tengkorak. Dia ni Pandita Bhairawa Tantra. Legend dalam Molimo ini. Jadi orang kita dulu, majlis mesti dia buat makan. Mesti ada, sama ada daging ataupun ikan. Dan ada mabuk-mabuk. Tapi sekarang kita dah banyak tukar dah. Datang para ulama ni ditukar satu persatu. Aditya Warman inilah yang bina satu biara sembahan di satu tempat nama Sarwaso. Sarwaso ni hari ini letak ni di Batu Sangkar, ibu kota daerah Tanah Datar di Sumatera Barat. Daripada Sarwaso lah dikatakan datangnya perkataan surau. Sarwaso. Ini panjanglah sejarahnya. Lepas itu saya tertarik bila doktor tadi menyebut tentang Syekh Subakir. Ini cerita menarik, ambil kesempatan sikit lah ya. Islam ni tuan-tuan, dia datang ke tempat kita bukan semudah yang kita sangka lah. Bukannya abrakadabra sim salabim, jadi Islam semua, tidak. Kalau berdasarkan rekod-rekod rasmi, catatan daripada dinasti Tang, Islam masuk ke Kalinga di pantai utara Jawa Tengah tahun 674 Masihi. Maknanya sezaman dengan peralihan kuasa daripada Sayyidina Ali ke Muawiyah. Tapi adakah orang di Nusantara Islam ketika itu? Belum. Baru Islam sampai saja. Abad ke-10 Masihi terjadi perpindahan dan migrasi besar-besaran keluarga-keluarga orang daripada Parsi datang ke Nusantara ini untuk nak dakwah. Sebab asas tu dah ada, tapi tak ada yang nak buatkan kelas pengajian apa, tak ada. Jadi datang migrasi yang besar. Pertama keluarga Lor. Keluarga Lor ni zaman Raja Nasiruddin bin Badar. Dia memerintah wilayah Lor di Parsi tahun 912 Masihi. Lepas itu sekarang ni wujud, sekarang ni Loran, satu daerah ngudung ataupun kutus. Dan keluarga ini dia ada kaitan dengan makam Fatimah binti Maimun di Desa Loran, Kecamatan Manyar. 5 km ke arah utara Kota Gresik di Jawa Timur. Ini antara peninggalan Islam yang tertua di Nusantara. Dia punya inskripsinya saja menunjukkan kronogram tahun 1082 Masihi. Mana begitu tua sekali. Kemudian mereka datang dakwah. Adakah orang Nusantara peluk Islam? Tak ada. Dia datang tapi tak ada sambutan. Datang lagi keluarga Jawani. Jawani ni zaman Jawani Al-Kurdi. Dia memerintah Iran tahun 913. Dia memerintah, mereka tinggal di Pasai di Sumatera Utara. Dan keluarga ini ialah yang telah menyusun khat Jawi yang tulisannya dinisbahkan kepada keluarga Jawani ini. Islam berkembang? Belum. Datang pula puak-puak keluarga daripada Syiah. Sebab itu masa ada sekumpulan lah orang Syiah di negara kita minta supaya diiktiraf dia punya pertubuhan. Antara hujah yang mereka beritahu adalah kerana orang Melayu dah lama Syiah, dia kata. Dia kata, memang kita tak nafi dari segi sejarah, keluarga Syiah ni datang semasa zaman pemerintahan Ruknu Daulah bin Hasan bin Bueh Ad-Dailami sekitar tahun 969 Masihi. Mereka tinggal di bahagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung Siak. Ya, tetapi itu Syiah yang original. Syiah yang ada sekarang jadi-jadian, lain. Masa kecil dia ahli sunnah, dah besar Syiah. Artinya dia baru tukar. Yang ni original betul daripada sana betul.
Adakah dapat dakwah tegak? Tak dapat. Datang pula lagi keluarga Rumai dari Puak Sabang Karah. Mereka tinggal di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab abad ke-9 dan ke-10 menyebut Pulau Sumatera dengan nama Ar-Rumi, Lambri dan juga Lamuri. Ini keluarga Rumai daripada Sabang Karah. Adakah masa itu Islam dapat berkembang? Belum dapat. Sesama dia, satu kawasan perumahan begitu je. Kemudian barulah datang yang mana Sultan Al-Ghabah daripada Rom, dia kirim 20,000 keluarga Muslim ke Pulau Jawa. Ketika dihantar keluarga Muslim ini 20,000 orang untuk nak dihybridkan dengan orang tempatan. Adakah Islam? Tidak. Dibunuh pula orang-orang nenek moyang kita dulu, tinggal 200 keluarga saja. Jadi Sultan Al-Ghabah murka, dia kirim pula ulama sakti. Ini disebut oleh doktor tadi. Ulama dia orang Melayu ni kena cari ustaz yang pandai buat magic-magic sikit, jaka sembung apa. Baru dia hilang samsing dia sikit. Kalau setakat amma ba'du, dia tak. Baik kalau ceramah, taruh keris berdiri. Diam semua. Ustaz ada keris. Dia kena begitu. Jadi Sultan Ghabah kirim ulama sakti. Ramailah antaranya Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir ataupun Syekh Subakir, Makam Dawo ataupun Makam Panjang. Memang banyaklah tinggalan Syekh Subakir di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Jepara datang. Tapi adakah Islam berkembang? Tak berkembang juga. Artinya Islam payah berkembang di Nusantara ini. Memang payah betul. Tak mendapat sambutan pun daripada pribumi. Nenek moyang kita datang orang nak berceramah, dia buat tak tahu je. Kau datanglah semayang sama kau, dia buat hal dia je. Tahun 1292, Marco Polo, dia pernah melawat Perlak dekat dengan Aceh. Rekod rasmi dia mengatakan, saya datang ke Perlak, saya dapati yang Islam adalah orang Cina semua. Cina masa itu lebih Islam daripada orang tempatan. Orang Parsi semua Islam. Masyarakat peribumi belum Islam. 100 tahun kemudian, tahun 1405, Cheng Ho dia singgah di Tuban, di pantai utara Jawa Timur. Rekod rasmi daripada Cheng Ho, dia mengatakan ada 1,000 keluarga Muslim Cina semua. Dia di Surabaya pun katanya 1,000 keluarga Muslim Cina semua. Sebab itu bila kita buat program dengan mak-mak dengan Persatuan Cina Muslim, dia pun heran, siapa mu'alaf sebenarnya ni ustaz? Orang Melayu ke orang Cina sebenarnya? Bila dia tahu sejarah. Sebenarnya dia lebih awal Muslim daripada kita. 30 tahun kemudian, 1433, Cheng Ho, dia datang lagi ke Tanah Jawa. Kali ini dia bawa pembantunya nama Mahwan. Mahwan ni ada catatan pula daripada Mahwan, rasmi juga. Dalam catatan Mahwan menyebut, ketika itu didapati pantai sepanjang utara Jawa masih lagi dihuni oleh Cina-Cina Muslim. Dan ramai orang Arab ketika itu. Tapi orang tempatan masih belum anut Islam. Artinya sejak tahun 674 sampai tahun 1433, selama 800 tahun peribumi tak pernah terima Islam. Tuan-tuan ingat Islam senang nak masuk ke sini? Susah. 7 tahun lepas Cheng Ho datang, ada datang satu, kita panggil wali lah, wali dan juga keluarganya dari Champa. Champa ni Vietnam Selatan. Namanya Syekh Ibrahim Samarkandi. Dia datang bawa 2 orang anaknya, Ali Murtada dengan Ali Rahmat. Syekh Samarkandi dia singgah di Tuban. Tuban ni di desa Gresik Arjo di Kecamatan Palang. Dia meninggal di sana. Anak-anaknya kemudian pindah ke Majapahit. Ada yang dilantik sebagai Raja Pendeta ataupun Menteri Agama di Gresik. Dan seorang lagi dilantik menjadi imam besar di Surabaya. Yang jadi imam besar itu namanya Bong Sui Ho. Yang diberi nama bangsawan Majapahit menjadi Raden Rahmat. Yang mana masyarakat menggelarkan dia Sunan Ampel. Sunan Ampel ada beberapa anak. Salah seorangnya Maulana Makhdum Ibrahim ataupun Sunan Bonang. Bonang ni pun ada khilaf. Ada mengatakan Bonang ini Bon Ang. Bahasa Cina, Bon Ang. Bon itu maknanya buku tebal, ang merah. Buku tebal yang berwarna merah. Maknanya Quran. Ada yang kata Bonang ni salah satu alat di dalam permainan gamelan. Artinya Syekh Bonang ni pandai main gamelan.
Dia ni telah melahirkan anak-anak murid seperti Sunan Giri, Raden Fatah yang akhirnya membentuk Wali Songo. Maka betul doktor sebut tadi, Wali Songo ni dah di bawah-bawah dah. Atas tu dah begitu ramai ulama yang berusaha. Wali Songo dibentuk 30 tahun lepas kedatangan Sunan Ampel. Ajaibnya adalah 40 tahun lepas dakwah Wali Songo, Tome Pires, dia datang ke Tanah Jawa tahun 1513. Ada pula catatan rasmi dari Tome Pires. Kata Tome Pires, sepanjang pantai utara Jawa, seluruh penguasa dan adipatinya adalah Muslim. Catatan tahun 1522, penduduk peribumi 100% Muslim. Soalan, macam mana boleh dapat keislaman itu? Sebab yang datang sebelum ini, mungkin mereka tidak memahami adat tempatan. Mungkin orang daripada Parsi, daripada Arab, dia tak berapa clear sangat tentang cara kita. Tapi datang yang Wali Songo ni, kalau Sunan Kalijogo itu memang faham betul. Dia buat macam-macam, dia tahu orang masa tu suka menyanyi, dia buatkan bentuk menyanyi, dia faham adat tempatan. Gundul, gundul pacul, cul, kelip, dia buat lagu-lagu gundul pacul, lir ilir, le ilir, tandure, wusu milir, tak ijo, royo, macam mana. Dia memahami gamelan, permainan dan sebagainya, maka akhirnya Islam dapat berkembang. Apa yang saya nak bawakan adalah, khususnya kepada penceramah-penceramah muda ni, jangan laju sangat. Lebih lajak pada laju. Lajak tu laju tidak juga, lajak banyak. Kita kena hikmah dalam hal ini. Sebab itu adat orang Melayu ni, dia ada yang boleh kita terima. Macam tadi saya sebut, unsur ibadat dalam adat. Orang kita suka meraihkan. Jadi bila majlis ceramah buat makan, jalan sajalah, apa masalah? Kau tak nak bagi makan, apa masalah kau? Ada pula unsur adat dalam ibadat. Contoh khatam Quran. Khatam Quran ni ibadat. Imam Syafi'i bulan Ramadan berapa puluh kali khatam. Kalau setiap kali khatam dia nak sedia bunga telur macam ni, tombang dia tuan-tuan, dengan majlis, berendui dia macam-macam lagi. Tak khatam Quran dia kalau nak buat majlis setiap kali khatam. Tapi kalau orang kita khatam, wah luar biasa sekali. Panggil yang berhormat. Panggil surat khabar, buat live Facebook, macam-macam. Adat kita, kita akan memasukkan unsur adat tu dalam ibadat itu. Khatam Quran buat menjadi besar. Sama juga berkhatan. Bersunat ni, ibadat. Tapi dapat ke orang Melayu, dia buatnya adat macam-macam. La ilaha illallah. Ni budak-budak sunat laser, dia tak berapa faham sangat. Kalau zaman dulu, siap ada tandu, pikul di orang kampung, berarak keliling kampung, ada bersanding lagi, ada rendam sungai, macam-macam ritual. Tapi sekarang, walaupun tak dapatlah pakai tandu bersanding, dia panggil bomba. Panggil bomba. Siap MB datang, suruh panggil bomba. Tiba datang tu tengok, oh ni kita hapuskan. Ni semua bomba-bomba. Apa benda lah. Ini semua unsur adat dalam ibadat. Dan yang terakhir, adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Contohnya, moreh. Moreh ini memang tak ada. Kau carilah dalam kitab. Orang Arab mana ada moreh, tuan-tuan. Orang Melayu buat moreh. Moreh pula hanya buat lepas tarawih. Asal niat moreh itu untuk meraihkan jemaah yang sembahyang 23 rakaat. Baik itu sekarang kita merasa duka cita yang menghabiskan moreh ni geng 08. Tak bolehlah macam tu. Telik ni bukan marah orang 8 rakaat, tidak. Agak-agak lah kalau nak makan pun air mineral 4 botol ambil. Imam kejap pusing, ada lagi makan. Ada imam, don't worry, kita pergi tom yam. Imam tak khusyuk sembahyang. Jadi masjid nanti kena buat special sikit lah untuk 23 ni. Penat untuk dengan masjid tak ada aircon, peluh sampai pukul lali ni. Tengok dalam kotak tinggal karipak separuh tinggal. Itu tinggal. Moreh tu budaya kita. Meraihkan jemaah kita yang duduk sampai pukul 10.30 tak balik, raih. Berjanji ketika akikah. Tahnik ni kalau ikut, mana ada. Arab kan simple. Dapat baby kau bawa, ambil kurma, makan, ambil mulut. Simple saja. Tapi sebab orang kita ni dia tertib. Dia buatnya ada berjanji, dia panggil tu imam macam-macam. Siap nak cukur jambul, buat majlis. Panggil orang, ada buayan lagi. Bawa baby tu keliling lah. Lalu dekat imam ni, ustaz ni apa semua. Siap selawat, duduk, berdiri, duduk, bangun, duduk, bangun. Kalau dalam dulang tu ada
Air kelapa mudanya ada, guntingnya ada, asam kepingnya ada, garam ada. Macam nak buat tom yam dia buatnya. Kita orang muda ni, kata ni semua mengarut. Ya, kita tak nafi benda itu. Tetapi ini adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Sebab itulah kami di negeri-negeri, adat ini masih dipelihara dengan baik. Selama mana tidak bercanggah dengan kaedah syarak. Sebab itulah Majlis Agama Islam negeri-negeri digandingkan dengan adat resam juga. Contoh Pahang, Majlis Agama Islam dan adat resam Melayu Pahang. Perak pun sama, Majlis Agama Islam dan adat resam Melayu Perak. Apa sebab? Kerana dua-dua benda ini tidak bercanggah pun. Jadi kepada orang muda-muda, sekali lagi, sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sabar tu tu. Sabar itu subur. Bukan tak sabar tu masuk kubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, daripada kupasan daripada Datuk. Hari ini kita belajar sejarah sikit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita ni kadang-kadang mudah lupa sejarah. Kan? Tapi hari ini kita dibuka minda kita dengan sejarah, dikupaskan dengan elok. Saya suka betul bila Datuk kata tadi, loket masjid memang ada yang makan kan. Buat kenduri ada makan. Tapi yang paling penting yang last tadi tu, berhati-hati pada geng 08. Lepas ni kalau sini ada jawatan kuasa masjid, tahun depannya kita yang tarawih itu kan. Mana yang 08 kita bagi dia kuih kodok itu. Yang geng 2-3 ni kita bagi dia Pizza Hut, KFC, McD. Barulah dia orang dia tunggu sampai 2-3 tu. Barulah dia dapat dimanifestasikan dengan abad yang ke-20 ni pula. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang yang bersama dengan saya, kupasan daripada Datuk tadi, subhanallah. Penjelasan yang hebat tentang sejarah, macam mana dibawa, dan yang paling penting tadi, kita ni yang orang muda ni pelan-pelan lah. Janganlah gopoh sangat. Jangan gelojoh sangat. Baru belajar sikit, dah rasa hebat. Kan tu kan? Ya doktor, belajar sikit, dah rasa hebat. Dah tahu sikit, dah rasa botol ya kat diri masing-masing. Kita cuba faham, kita teliti. InsyaAllah, maka tadi yang kita kupaskan, apa yang kita tanyakan, harmoni masyarakat kita. Tak ada lah apa-apa masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya kepada Dr. Yusri, kita kembali kepada Dr. Yusri. Dan ni doktor, mungkin kita akan buka sikit lah tentang Negeri Sembilan ni dalam pembahagian harta. Kita ambil maklum bahawa ada segelintirnya akan pergi kepada perempuan dalam adat Bupatih ni. Mungkin doktor boleh kupaskan dari segi syaraknya, dari segi kitabullahnya macam mana. Dan yang paling pentingnya kita nak harmoni kan. Contoh kita sedia maklum tanah adat ni kadang-kadang ada yang terbiar. Ada tanah adat yang tak digunakan, tak dimanfaatkan. Macam mana kita nak selesaikan ini, insyaAllah. Mungkin doktor boleh terangkan kepada kita. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kupasan yang sangat menarik yang saya dengar daripada Datuk. Saya teringat satu matan Zubat. Beliau mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa bi ta'atillahi lahu ma qad nawa. Akan tetapi apabila seseorang itu berniat makannya adalah untuk mendapatkan kekuatan bi taatillah, tujuannya untuk taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, maka dia mendapat pahala dengan niatnya itu. Jadi dia antara yang kita katakan antara adat dan juga ibadat. Adat dijadikan sebagai ibadat. Makan itu adat, tetapi boleh menjadi ibadat. Apabila makan tadi tujuannya untuk kuat anggota badan, senang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Zubat. Demikian juga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau juga ada mengatakan perkara yang sama, yaitu antara wajibul syar'i, wajibul adah, maka disekalikan. Ya, sesuatu terkait dengan syarak, sesuatu terkait dengan adat, maka disekalikan. Maka lebih cantik keadaan dia. Seperti kita bersedekah ketika makan kunui kahwin, maka ada adat kita salam koruk.
Kalau ni 9 kata. Salam koruk ni mana salam sambil kita koruk dapatlah sikit. Jadi di situ dilihat pada adat. Cara memberi, diletak dalam sampul, kemudian pula orang yang memberi tadi setelah kita bagi dia sampul, dia pula bagi kita ada pula buah tangan lagi. Dan macam-macam pula lah. Ini di antara adat diserasikan dengan syarak tadi. Tuan-tuan, soalannya daripada Yang Mulia Tengku berkenaan dengan masalah tanah adat yang banyak terbiar. Ada satu soalan ketika mesyuarat fatwa ditanya berkaitan dengan status satu tanah di Johor yang ingin diwakafkan. Tanah itu akhirnya setelah dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa, maka bersetuju tanah itu boleh diwakafkan. Maka persoalannya adalah banyak lagi tanah-tanah yang terbiar yang tidak diusahakan. Bolehkah ianya dimajukan? Yang pertama sekali, kita kena tahu tanah itu statusnya apa. Seperti sejarah yang kita sebutkan pada awal tadi. Itu tanah itu bukan milik perseorangan. Bukan milik orang yang tinggal di tanah tersebut. Tetapi ia adalah milik suku tersebut. Maknanya suku itu memiliki tanah yang begitu besar. Setelah kita katakan orang perempuan sahaja yang tinggal di situ. Bila kematian orang perempuan, maka diwariskan lagi kepada orang perempuan. Kalau tak ada, dipindahkan kepada yang sama suku kepada orang perempuan juga sebagai pemegang amanah. Karena itu adalah amanah yang mereka peroleh daripada datuk nenek moyang dahulu. Mereka terok ke tanah, mereka jadikan pemilikan suku tersebut dengan cara yang legal, bukan cara illegal. Maknanya ada geran dan sebagainya tertulis di tanah adat. Maka tanah adat tersebut adalah milik suku, maka yang tinggal itu adalah orang yang memegang amanah macam mana dia nak menjual atau melakukan apa sahaja terhadap tanah sesuka hati dia. Maka kalau seandainya amanah yang diterima itu adalah mesti tanah ini diberikan kepada orang perempuan sahaja, maka itu amanah dia. Maka itu disebutkan sebagai harta pusaka tinggi. Akan tetapi setelah berlaku perkahwinan, tinggal di tanah adat, akhirnya mereka beli tanah yang lain. Beli satu tanah yang lain pula, bina rumah, tinggal di situ, maka tanah tersebut dibeli secara bersama, maka itu harta pusaka rendah. Bila harta pusaka rendah ini kebanyakan tak terbiar. Yang terbiar ialah tanah pusaka tinggi. Ini jadi masalah. Maka oleh kerana itu, kalau kita melihat pada pandangan saya sendirilah, saya tengok di Juasih, di Turusan, di kampung Mamak saya, Kelah Bahasa Negeri 9. Dan banyak lagi dah tanah-tanah yang saya lihat di Padang Lebar, banyak Padang Lebar Cikiki. Tanah yang berusia, rumah yang berusia ratusan tahun, ukiran yang sangat cantik. Kenapa tidak dibaiki, kemudian dijadikan homestay dan sebagainya? Karena rumah itu sudah usianya ratusan tahun, tuan-tuan. Sebenarnya banyak sumber-sumber yang boleh diperoleh. Dan ini satu tanggungjawab kepada pihak pemerintah sebenarnya. Maknanya kena ambil semula dan cantikkan semula. Terutama rumah-rumah yang seperti ini. Tuan-tuan tak jumpa lagi dah rumah yang seperti itu. Sangat pelik binaan dia. Tuan-tuan pergilah ke Mampas sana. Mampas. Kalau bahasa Sembilan kata Mompeh. Pergi ke Mompeh. Belakang tu, tuan-tuan akan tengok rumah lama-lama. Saya pernah pergi situ. Saya tengok rumah yang sangat lama itu. Ukiran itu tak ada zaman kita ni. Tapi dah ratusan tahun. Kenapa terbiar? Sepatutnya ada pihak berwajib yang mesti jaga rumah yang macam ini. Macam mana hebatnya orang dulu, mereka memikirkan corak rumah yang sebegitu dan kayunya masih utuh dan tak hancur, tak dimakan oleh anak-anak. Hebatnya kayu tersebut, padat kayu dia. Itu yang pertama. Maknanya badan yang berwajib jangan biarkan rumah-rumah tersebut habis macam tu sahaja. Itu adalah warisan daripada tok nenek moyang kita. Biar besok kalau lalu anak cucu kita tengok rumah begitu cantik, rumah tu ratusan tahun. Abah kau tak ada, rumah tu dah ada dah. Itu satu. Yang kedua, yang kata-kata tanah adat tadi,
Iaitu ada macam-macam kaedah tuan-tuan. Ya. Ada kaedah namanya tumbal dan sebagainya dalam kaedah adat. Ya. Ini orang adat lebih fahamlah. Macam mana kalau terbiar, kemudian ada lagi potensi yang lain mungkin ditukar kerana kaedah tumbal. Kalau istilah Arab ni kita panggil istibdal, tukar. Daripada ini diberikan tanah lain digantikan, tapi tanah takkan rugi. Dan apatah lagi dimanfaatkan untuk orang-orang Islam. Dan banyak tanah-tanah yang saya tengok sebelah-belah nak ke Kuala Pilah sana, iaitu tanah-tanah adat yang sawah dan sebagainya terbiar. Sepatutnya diusahakan. Demikian saya tengok, begitu juga yang berlaku di Johor. Tapi yang mulia, iaitu Datuk Undang Luak Johor, dia sangat sensitif dengan tanah-tanah adat, maknanya cuba dibangunkan. Ini satu usaha yang sangat baik. Dan jangan dibiarkan tanah itu mati begitu sahaja, walhal bersusah payah datuk nenek moyang kita, mereka nak majukan tanah tersebut. Itulah sedikit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Penjelasan daripada yang berusaha doktor berkaitan dengan bab tanah adat. Fokusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, usahakan tanah tersebut. Ya, kita cuba fikirkan. Ya, macam tadilah doktor kata boleh dijadikan sebagai homestay kan. Manalah kita tahu kan dengan homestay itu, sebab sekarang ni trending tuan-tuan dan puan-puan. Ya, atuk-atuk dan nenek-nenek trending. Orang sekarang dah tak ada dah nak pergi tidur hotel kat bandar-bandar dah. Semua nak pergi dekat kampung-kampung, nak tidur homestay. Ada yang saya tengok tu, dia dah, apa orang kata, hotel dah ada sebelah. Nak juga duduk kat bawah kemah ada kan. Orang sekarang ni, apa istilah tu Datuk dengan doktor? Healing. Tak apa bondo tu kan, healing kan. Nak berperasaan, nak rasa macam mana. Jadi manfaatkan dengan baik tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau macam saya pun kadang-kadang kalau pergi homestay tu, saya carilah homestay yang rumah lama. Cerita dia bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi anak-anak kita rasa poloh sikit bila tidur tuan-tuan. Ya, anak-anak kecil ni biar dia rasa poloh masa tidur, barulah dia membesar dengan baik. Sekarang ni tengoklah, lahir dah jumpa aircon dah. Kan? Dah dia boleh berlahir dah sejuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita biasa kan, insya-Allah. Tapi yalah kan, nak buat macam mana kan, sekarang ni dunia yang orang kata dunia handset, dunia teknologi yang menyebabkan kita makin lama makin tinggal. Cuma saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan yang hari ini, yang bila datang forum hari ini, jangan sekadar pada malam ni je datang. Dimaklumkan besok ada lagi aktiviti di program di sini yang dianjurkan oleh Muzium Negeri Sembilan. Dengarnya Dr. Randa sebut tadi besok ada majlis berkhatan kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, tak ada lah saja gurau pada tuan-tuan. Ya. So maknanya kita tengok apa yang adat-adat yang sesuai, apa yang boleh kita tengok, kita fahamkan dengan baik. Jadi seterusnya untuk yang terakhir dan dikira sebagai rumusan kita hari ini pada tuan-tuan, yang saya nak bertanya kepada yang berbahagia Datuk, iaitu sekarang ni kita dah mungkin dah faham, yang hadir hari ini dah tahu dari segi adatnya, dah faham dari segi sejarahnya, dari segi syariatnya. Jadi nak nyatakan daripada Datuk, relevan ataupun tidak adat ini dan bagaimana kita nak pastikan adat ini berkekalan sampai bila-bila. Silakan Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata orang tua-tua, sakali ayah gadang, sakali tapian beranjak. Walaupun beranjak dilapiak sealai jua. Usang-usung dipaburui, lapuak-lapuak dikajangi. Nan elok dipakai, nan buruak dibuang. Kok singkek minta dioleh, panjang minta dikaret. Nan umpang minta disisit. Itu style Minangkabau lah. Kami yang di Majlis Agama, Jabatan Agama bukanlah nak mempertahankan adat ni bermati-matian, tidak. Adat ini orang tua-tua dah pesan, mana yang bagus pakai. Mana yang perlu adjustkan. Sesuaikan dengan keadaan semasa. Contoh, kita ambil lah satu adat je malam ni, kita ambil adat dalam bab kahwin lah, senang cerita kahwin. Kalau nak ikut adat yang original tuan-tuan, saya ingat ramai tak kahwin hari ni. Dia punya kronologi aturan tu la ilaha illallah, memang tak ada kerja lain lah. Nak kahwin pertama kena merisik. Merisik bukan boleh dalam WhatsApp group apa, tak boleh. Merisik ni risik berdesus gamit berkecapi.
Datang bawa cincin belah rotan, cincin tanda, cincin tanya. Kena bawa wang tanda, duit lantaran, baju sepasang, kain, buah-buahan, kuih muih. Itu baru pergi merisik. Kemudian masuk pula bab bertunang. Bertunang ni pula ada pula bawanya cincin belian. Ini wajib. Dulu pakai cincin mata serunai, panggil bergontor, ikat dengan benang 7 warna. Bawa pula pergi untuk nak, ialah majlis pertunangan. Kemudian antara yang wajib tak boleh tinggal, sirih junjung. Wajib sirih junjung. Dalam bawa sirih, kena pantun pula lagi tu. Anak itik, anak balam, anak ketiga, anak berebah. Yang kecil-kecil saya punya salam, yang besar-besar saya punya sembah. Dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Dalam secolek kapur terdapat hati yang jujur. Dalam tembakau nan secawan dan menyambung tali persaudaraan. Jawab, tak boleh jawab, hijaulah muka. Jadi orang takut pula dengan adat-adat kita ini. Lain-lain hantaran kena bawa separuh dari wang hantaran, sepasang baju, buah-buahan, kasut, kek. Kemudian ada pula keperluan kenduri. Mana ada catering dulu-dulu? Tak ada. Keperluan kenduri, ada kena adat kampung, adat berandam, adat berinci, adat bersanding, adat mandi berias, adat bertandang, adat melipur jerjak, adat berbesan, adat menyerah, adat menyerambi, adat berinai. Maka bila terlampau banyak sangat ritualnya, terpaksalah kita mengeluarkan kos. Nak kemah lagi, baju pengantin kurang-kurang 5 pasang. Raja Cina, Raja India, Raja Minangkabau, macam-macam raja dipakainya. Jurusolek lagi nak buat macam-macam rupa undangan orang, cuti sekolah ramai datang. Nak buat kad undangan, ada goodies dan bagai-bagai. Maka implikasinya sudah pasti kos kepada anak-anak muda kita. Jadi solusi mudah kerana nak memenuhi kronologi adat ini, akhirnya terpaksa buat pinjaman. Pinjam di bank. Maka wujudlah fenomena raja cuma sehari, hamba bank 10 tahun. Tak berbaloi. Sehari jadi raja. Yang lain jadi hamba bank. Anak raja satu baru habis bayar hutang. Jadi tak berbaloi. Yang itu kita bantu. Kita kurangkan mana yang boleh. Kita simpelkan. Bukan kita buang adat, tak. Kita adjust. Kalau duit banyak, tak ada masalah. Hati berani, senjata tajam. Mulut baca emas banyak. Tak ada masalah. Masalah duit tak ada, sampai minjam. Buat akhirnya, hadirin hadirat sekalian, yang zaman berubah-ubah, ada bersalin, ada berpindah. Ada berganti, berpaling tadah. Ada berkurang, ada bertambah. Yang sesuai tetap terpakai, yang elok tetap dipeluk, yang serasi tetap terisi, yang bermanfaat biarkan melekat. Yang usang sama dibuang, yang lapuk sama dipuruk. Yang janggal kita tinggal, yang merosak sama dianjak. Berubah jangan sampai menyalah. Berganti jangan sampai melesi. Bertukar jangan sampai membakar. Beralih jangan sampai menyembelih. Bersalin pun jangan sampai melenjin. Biarlah berubah membawa tuah, berganti kenang budi. Bertukar membawa besar, beralih bawa benih, bersalin menyempurnakan batin. Berubah janganlah semena-mena, mengganti pun jangan sesuka hati. Kalau merubah biarlah dengan petua, kalau mengganti biarlah dengan pekerti. Kalau menukar dengan yang benar, kalau menganjak pun biarlah dengan yang hak. Moga-moga orang muda-muda dengar nasihat ini, bukanlah kita tak boleh nak buat adjustment kepada adat-adat kita ini, tapi cakap biarlah elok-elok. Hormatlah orang-orang yang lebih tua ini. Mungkin kita ilmu tinggi, tapi dia pengalaman, umur pun sama mak ayah kita. Cakap elok-elok, insya-Allah mana yang boleh kita adjust, kita adjustkan insya-Allah. Ini semua benda boleh bincang, boh. Benda kita boleh runding, benda-benda macam ni ya. Saya kira sekadar itu. Terima kasih, satu penghormatan dapat saya sampai ke pepatih. Saya panggil Temasya Pepatih, sebut Fes Penjemak Saleh. Kalau ada Temasya Pepatih ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Benda boleh bincang, jangan jadi gaduh tuan-tuan. Ya, benda boleh bincang, jangan jadi gaduh. Ini yang paling penting, ini yang paling kita kena ketahui tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Ya, tapi Datuk kalau boleh nanti yang ada adat tadi tu kongsi dengan saya. Sebab apa? Nanti senang saya nak TikTok dengan ayat-ayat tu tuan-tuan.
Ya, sebab sekarang ni anak muda dia suka pada TikTok. Ya, jadi saya syorkan kepada jawatankuasa ya, mana-mana ni ayat-ayat ni kita sekarang ni kita TikTok kan. Kalau boleh di Instagram kan tuan-tuan. Sebab saya yakin dan percaya nenek-nenek atuk-atuk yang kat depan ni pun kaki TikTok kat ni tu. Kan? Jadi kita TikTok kan dia dengan bidalan-bidalan yang berkaitan dengan kita punya adat. Jadi tuan-tuan, untuk yang higher doktor mungkin ada sikit doktor nak kongsikan tips kepada kita. Silakan doktor. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat panel, Datuk Badlisha, Yang Mulia Tengku. Sekadar saya menyambung apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kehidupan ini dia tidak selamanya di sini. Yang paling penting adalah kehidupan setelah daripada kehidupan di sini. Al-Quran mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu di sanalah kehidupan di akhirat. Kami jadikan kehidupan itu untuk orang yang tidak menginginkan ketinggian semasa hidup di dunia. Dan balasan yang baik itu cuma untuk orang-orang yang bertakwa. Walaupun bagaimana sekalipun, kita hidup di atas dunia ini memang kita tak lepas daripada adat, budaya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya adalah lebih penting daripada itu adalah cara hidup Islam. Sebab itu yang disebutkan oleh kata bidalan itu, yaitu adat bersendikan syarak. Yang pentingnya adalah syarak. Dan juga sumbernya adalah daripada Al-Quran itu sendiri. Yang pentingnya adalah Al-Quran. Dan adat itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti berpaksikan kepada syarak. Dan kalau syarak, sudah pastinya berpaksikan kepada kitabullah. Maka dengan sebab itu, apa jua yang kita lalui, yang kita berada pada ketika ini, yang kita rasakan bahawa ini betul pada pandangan kita, kita kena juga refer kepada ulama' yang boleh menjelaskan berkaitan dengan hukum syarak. Yang hukum syarak itu pastinya bersumberkan daripada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kerana soalan dalam kubur tak ada tanya langsung tentang adat. Tetapi soalan yang akan ditanya nanti adalah man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Sebab itu kita kena bila mana kita melaksanakan adat ini pastikan tak lepas daripada syarak. Kerana kita khawatir kehidupan yang sementara ini jangan kita akhirkan dengan semata-mata kehidupan di dunia. Kerana kita hidup tunangannya mati. Dan satu masa nanti tidak ada seorang yang boleh menungkat dunia. Melainkan semua akan mati belaka. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita bahawasanya ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa jua yang kita lafazkan, apa jua yang kita sebutkan, nanti ada tukang tulisnya yang takkan lepas menulis segala kesilapan atau kebaikan yang pernah kita lakukan. Dengan sebab itu saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara dan yang paling penting adalah kehidupan selepas daripada kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti mana yang terakhirnya daripada yang berusaha Dr. Yusri untuk kita jalan dapatkan jalan takwa, tuan-tuan dan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sama-samalah kita faham dan kita ketahui. Dan yang paling penting juga apa yang dikupaskan oleh doktor yang terakhir tadi. Di antara kita bersama-samalah kita merujuk dengan ulama'. Bersama-samalah kita merujuk kepada orang alim. InsyaAllah yang baik itu tak ada masalah. Yang salah itu kita cuba adjustnya tuan-tuan. Dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Bila kita adjust dengan baik dan kita semua boleh faham tuan-tuan. Sebab pada saya bahawa keunikan yang ada pada Negeri Sembilan adalah adat pepatih tuan-tuan. Bila keunikan adat pepatih, adanya jurai keturunan sebelah ibu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan perkahwinan. Yang ketiganya berkaitan dengan upacara qadim. Dan yang keempatnya pelaksana hukuman. Dan yang kelimanya wanita mewarisi. Dalam kita punya keunikan ini, cuba kita teliti, kita faham dan kita serasikan. Tengok kesesuaian.
Sebab itu saya suka nyanyi lagu Kau jolobu tu ai padi 3 tangkai. Kalau kono kombat jolobu tak mati badan berasai. Gurindam dulu-dulu jangan goma dipetikai. Tak tahu tanya dulu jangan goma memandai-mandai. Yang ni paling penting tuan-tuan. InsyaAllah bak kata orang putih, please think positive, we can be the best. But don't think negative, we can be the worst tuan-tuan. Bila kita fikir secara positif, kita akan jadi terbaik. Bila fikir negatif, kita akan jadi yang tak baik tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada malam ini dapat manfaat untuk kita, manfaat untuk anak keturunan kita dan manfaat untuk kita sampai bila-bila insya-Allah. Dan jagalah diri kita ini dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak mengikut syariat dan akhlak yang kita faham tentang adat yang ada pada diri kita tuan-tuan. Insya-Allah bila kita jaga baik-baik rohani dan jasmani, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhirlah kita punya forum pada malam ini. Saya yang selaku moderator, mohon maaf sekiranya ada sebang salah dan silap. Mohon maaf salah silap saya. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu ada kelemahan saya dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Dan pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada kehadiran 2 ahli panel kita pada hari ini yang penjelaskan kita tentang kita nak faham bidalan pun dah, sejarah pun dah, faham pun dah, syariat pun dah. Kita ni tak tahu dah sudah ke belum tuan-tuan. So jagalah diri baik-baik. Dan akhir kalam saya, mohon maaf sekali lagi, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kepada semua. Wallahu a'lam.